Alhamdulillah, kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama berada dalam perkongsian zaman akhir bagi kali yang ke-16. Jadi kita ini sikit-sikit kita nak bina persediaan. Nak bina persediaan rohani dan persediaan jasmani. Usaha yang dalaman pun nak, usaha yang luaran pun kita nak juga, untuk menghadapi akhir zaman, khususnya zaman akhir ini. Walaupun kita usaha sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi bukit, insya-Allah. Kita nak buat persediaan ini sebelum berlaku. Itulah langkah yang lebih bijaksana. Sekiranya sudah berlaku, apalah sangat yang dapat nak disediakan. Jadi persediaan itu sebelum berlaku. Itu namanya persediaan. Kita nak buat persediaan, tamsilannya sebelum tentera musuh datang. Kalau tentera musuh dah datang, dah nampak dah di perbatasan negeri tu, apa lagi yang sangat yang boleh kita lakukan? Sebelum mereka sampai, itulah sepatutnya persediaan dibuat. Dan satu lagi pula, sekiranya orang yang berada di perbatasan negeri tidak sempat bersedia, tiba-tiba tentera musuh datang, apakah tindakan yang boleh mereka ambil? Tindakan yang bagus dan terpuji, mereka beri isyarat kepada orang-orang yang berada di dalam negeri. Sekalipun mereka yang di perbatasan negeri ini mungkin akan menerima nasib buruk sebab tak bersedia. Tahu dah akan mati, akan ditangkap, akan diseksa sebab tak bersedia. Tapi sekurang-kurangnya sampaikanlah isyarat, kibar bendera ke, hantar burung terbang ke, isyarat asap ke, kepada orang yang di dalam negeri, supaya orang yang di dalam ni selamat. Sekalipun kita di perbatasan negeri tadi tidak selamat. Itu langkah yang terpuji. Langkah yang tak terpuji pula, tiba-tiba tentera musuh datang ke perbatasan negeri, tahu dah kita ni akan kena dah ni. Disebabkan kita akan kena, maka kita pun tak payahlah kita bagi apa-apa isyarat, apa-apa petunjuk, apa-apa pertolongan kepada orang yang di dalam. Kita bagi tahu pun kita akan mati, atau kita akan ditangkap, atau kita akan disiksa. Tak payahlah bagi tahu, biarlah sama-sama kena. Ini langkah yang tidak terpuji. Jadi kita ikut langkah yang terpuji tadi. Apa pun nak terjadi kepada kita di perbatasan negeri ini, kita maklumkan, selamatkan orang-orang yang di dalam negeri. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin nak menyentuh tentang satu hal yang pelik. Ini kita nak kongsi. Pelik tetapi berlaku. Apa yang peliknya? Ada sebahagian manusia, termasuklah yang daripada agama Islam sendiri, yang Muslim sendiri, kalau bolehlah, mereka ni macam nak lari daripada akhir zaman, nak mengelak daripada zaman akhir, nak lari daripada mati, daripada maut, kan? Nak mengelak daripada alam barzakh, nak lari daripada alam akhirat. Seolah-olah begitu sikap mereka ini. Kerana apa? Kerana mereka ini macam takut, macam fobia, macam alergi. Tak boleh nak terima. Nak mengelaklah kalau boleh jika diceritakan hal-hal tentang akhir zaman, zaman akhir, kematian, syurga, neraka, alam akhirat, alam barzakh, alam kubur ni semua. Kalau boleh mereka tak mau dengar, tak mau baca, mereka nak elak. Mereka anggap seolah-olah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, khabar-khabar tentang hal-hal yang kita sebutkan tadi itu macam menyusahkan mereka, mengganggu hidup mereka. Bagi mereka tak perlu dia cerita, tak perlu dia tulis, tak perlu dibagi tahu. Sebab benda ni benda yang tak sedap, tak seronok. Jangan dicerita. Seolah-olahnya macam itu. Kalau boleh, mereka tak mahu nak ambil tahu, tak mahu diberitahu pun. Sekiranya dapatlah mereka ni nak lari, nak mengelak, nak tutup khabar-khabar yang sebegini, tak mahu ia terjadi. Kalau nak terjadi pun, macam tak boleh terima lah. Janganlah berlaku. Ini
Tak mungkin, tak mau sampai setara itu. Walaupun jumlah mereka segelintir. Sebenarnya, cerita-cerita itu kita kena selalu cerita. Cuma jangan melampau selalunya itu. Jangan terkurang cerita, tapi jangan pula sampai tak cukup cerita. Janganlah over. Janganlah over cerita tu. Zikrul maut, ingat akan mati, memang digalakkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada kitab khusus dalam Ihya itu. Ulama-ulama lain pun macam itu. Tentang alam barzah, alam kubur. Ini termasuk dalam hal akidah. Termasuk dalam Aqaid, dalam kitab Ihya. Ini kena cerita selalu. Asalkan jangan melampau ceritanya. Asyik duk cerita mati saja, tak boleh juga. Asyik nak cerita tentang siksa kubur dia semua, tak sesuai juga. Tapi janganlah sampai kurang sangat cerita tu. Jadi tentang akhir zaman, tentang hari kehancuran, tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Yang ni perkara-perkara yang memang ada dalam hadis 3 tungku agama tu. Hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Di sana dicerita tentang khabar-khabar tentang hari akhir. Jadi sepatutnya ini benda yang kena cerita lah. Yang tentang Islam, iman, ihsan kena selalu cerita. Yang hari akhir pun kena selalu cerita juga. Jadi tak sepatutnya lah segelintir daripada umat kita ini bersikap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tak mau, macam takut, macam fobia. Kalau boleh nak ditutup, jangan dicerita. Tak boleh, kena cerita lah. Sebab ini memang tuntutan agama. Berada dalam hadis yang sama pun dengan Islam, iman dan ihsan. Seterusnya, ada satu persoalan. Kita nak join perkumpulan, dia sebut nama kumpulannya, kita tak sebutlah apa nama perkumpulan tu. Kita nak join perkumpulan tertentu dengan niat untuk dapat manfaat kepada diri kita, kepada agama, kepada umat. Okey tak? Kumpulan yang dimaksudkan ini mungkin tuan-tuan pun sedia maklum. Ia kumpulan yang berkait dengan elit global, kumpulan yang berada di, seolah-olah berada di sebalik segala sesuatu yang sedang berlaku di dunia ini. Macam-macam namalah kumpulan-kumpulan ni. Kita tak sebut pun masing-masing tahu. Secara ringkasnya, kalau saya sendiri, saya sebut sebagai kongsi gelap. Kongsi gelap Dajjal, KGD. Apa nama kumpulan tu, carilah sendiri kan. Banyak perkumpulan-perkumpulan yang macam ini. Seolah-olah mereka ni bersatu di sebalik satu tangan hidden hand. Ada satu tangan hidden hand yang menguruskan, yang mengaturkan, yang merencanakan semua mereka ni. Kumpulan itu yang kita maksudkan. Ya. Jadi jawapannya, memang ada orang-orang Islam sendiri, walaupun sedikit, yang menyertai perkumpulan-perkumpulan kongsi gelap ini untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ada yang join untuk mencari pengaruh, mencari nama, nak lariskan buku ke, nak sebarkan fahaman dia ke, ideologi dia ke. Ada yang menyertainya, orang Islam, untuk tujuan-tujuan ekonomi, dari segi duit, dari segi pasaran, kan. Dan ada yang menyertainya untuk tujuan-tujuan kebajikan, senang nak buat kerja-kerja kebajikan. Dan ada yang menyertainya untuk tujuan-tujuan agama juga, ya, untuk dakwah, untuk agama. Tapi dia menyertai KGD tadi ni. Dan macam-macam tujuan lagi lah. Memang ada. Tapi ringkas ceritanya, berdasarkan apa yang kita tahulah selama hari ini dan daripada guru-guru kita yang beritahu kepada kita juga, sungguh pun dengan menyertai perkumpulan-perkumpulan ini, kita dapat manfaat-manfaat tertentu. Baik untuk diri, untuk agama, untuk umat. Tetapi mereka manfaatkan kita lebih daripada itu. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar. Dengan cara yang terang-terang atau dengan cara yang halus-halus. Kita manfaatkan daripada dia tu, katalah RM1. Mereka sebenarnya manfaatkan kita ni untuk tujuan-tujuan mereka tu dah RM10.
Ringkas cakap macam itu. Dari satu sudut kita nampak macam bagus menyertai ni. Perkumpulan-perkumpulan KJD ni bagus. Tapi sebenarnya lebih banyak rugi daripada untung kepada umat, kepada agama. Jadi eloklah jangan. Sebab hujungnya tetap kita rugi, agama rugi, umat pun rugi. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya kita sentuh sikit berita. Rata-rata peningkatan kes, lonjakan kes harian wabak di Amerika Syarikat, UK dan Eropah. Dalam sehari dua ni rata-rata melonjak. Dan di Indonesia setakat semalam 13 hari bulan 7, kuliah kita ni 14. 13 hari bulan 7 2001 yang tertinggi di dunia kes harian. AS, UK, Eropah ringkas kata melonjak. Okay, isi untuk malam ini. Sebenarnya kita menjawab pertanyaan. Sebelum ini kita ada sentuh tentang zaman akhir zaman menurut sumber-sumber selain daripada agama Islam dan cara berinteraksi dengan dia. Macam mana nak berinteraksi dengan maklumat-maklumat daripada sumber-sumber agama lain, daripada sumber-sumber Israeliat, dan berkait juga daripada sumber-sumber teori konspirasi pun ada tata cara dia. Kita tak tolak semua dan tak ambil semua. Boleh rujuk kuliah kita yang sebelum-sebelum ini. Jadi pertanyaan dia, ada tak cerita tentang akhir zaman dalam agama Kristian? Ini kita jadikan isi untuk malam ini. Sebab yang ikuti kuliah kita pun sebenarnya bukan orang Islam saja, orang Kristian Indonesia pun ada ikut. Jadi sebenarnya jawapan dia ada. Daripada sumber-sumber Bible, Alkitab, yang di dalamnya ada Old Testament, New Testament, Torah, Gospel. Ada cerita. Kita petik sedikit dan kita akan nampak macam berkait, macam ada selaras dengan agama Islam. Kita pakai yang agama Islam. Kalau cerita mereka tu selaras dengan apa yang ada dalam agama Islam, kita bolehlah pertimbangkan untuk terima. Kalau tak selaras, kita tak terima lah. Jadi jawapan dia ada. Contohnya yang sempat saya notakan di sini, dalam Perjanjian Baru, Matthew pasal 24 ayat 6. Dengar apa dia cakap. Macam biasa kita akan petik daripada New King James Version. Tapi bila kita terjemah, kita akan tengok beberapa Bible dan beberapa Alkitab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih hampir kepada kebenaran. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Kalau ada salah sebutan tu, al-maklumlah, saya bukan mahir bahasa Inggeris ni. Maksudnya lebih kurang, dan kamu akan mendengar peperangan-peperangan dan khabar-khabar tentang peperangan-peperangan. Janganlah khawatir, kerana semua itu mesti berlaku. Namun itu bukanlah kesudahannya. Akhir zaman kalau menurut Kristian, kita akan dengar tentang perang-perang. Banyak perang lah. Perang yang sedang berlaku dan akan berlaku, khabar-khabar tentang perang. Dan semua ini memang kena berlaku sebab begitu situasinya pada akhir zaman. Dan yang tu bukan kesudahannya, tu baru nak mula. Baru nak mula. Ayat yang ke-7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines ke, saya tak erti sebut, pestilences and earthquakes in various places. Maksudnya lebih kurang, kerana bangsa
akan bangkit, bangun terhadap bangsa. Maksud dia perang. Perang. Dan kerajaan terhadap kerajaan, negara-negara pun berperang. Dan akan ada kebuluran, akan ada wabak penyakit, dan akan ada gempa bumi di merata tempat. Kebuluran, wabak penyakit, gempa bumi. Akhir zaman. Kebuluran. Di dunia sekarang ini sekitar 600 juta, 700 juta penduduk bumi kebuluran. Mungkin kita tak terperasan kan? Bukan sikit tu. Daripada tahun 2019 sampai ke tahun 2020 berlaku peningkatan sebanyak 18%. Maksud dia, jumlah orang kebuluran bertambah dalam 118 juta orang. Itu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sekarang ni, tahun 2020 ke 2021 lagi banyak. Ringkas kata, dalam 700 juta orang kebuluran di serata dunia sekarang. Wabak penyakit. Wabak penyakit ni mungkinlah yang COVID sekarang ni pun terlibat wabak penyakit. Cuma yang menghairankan, tapi tak menghairankan juga, biasa dalam Bible ada masalah-masalah begini. Dia berlaku pertentangan. Disebut kebuluran, wabak penyakit, gempa bumi. Saya melihat dalam 3 Bible ada disebut wabak. Tetapi dalam 6 Bible lagi wabak tak disebut. Disebut kebuluran, gempa bumi. Tak tahu mengapa jadi begitu. Kemudian saya cuba lihat dalam Alkitab pula yang berbahasa Melayu. Wabak disebut dalam 4 Alkitab. Tetapi tidak disebut dalam 9 Alkitab lagi. 9 Alkitab lagi dia sebut kebuluran, gempa bumi saja. Tapi dalam 4 Alkitab disebut kebuluran, wabak dan gempa bumi. Itu masalah lain lah, masalah perbandingan agama, kita bahaskan benda ni. Dan gempa bumi, kebuluran, wabak, gempa bumi. Ayat yang ke-8. All these are the beginning of sorrows. Semua itu tadi, iaitu peperangan demi peperangan, kebuluran, wabak penyakit, dan selepas wabak penyakit tu gempa bumi. Semua itu adalah permulaan bagi kesengsaraan. Permulaan zaman akhir. Bukan tu dah kemuncaknya, baru permulaan. Ayat yang ke 32. Fasal yang sama juga. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know the summer is near. Ini perlambangan. Orang Kristian sendiri pun memandang ini perlambangan. Kerana Jesus, dia bercakap tu banyak dalam perumpamaan. Dia kata, aku bercakap mengikut perumpamaan. Saya lupa ayat yang mana, tapi ada. Jadi Nabi Isa ni dia banyak bagi perumpamaan. Yang ini pun dipandang sebagai perumpamaan. Maksud dia, ambillah pelajaran daripada pokok ara. Apabila ranting-rantingnya mula melembut dan mula bertunas, kamu akan tahu bahawa musim panas sudah dekat. Ambillah pelajaran daripada pokok ara. Bila dia nak keluar dah daun-daun dia, kamu kena faham yang tu musim panas sudah dekat. Jadi ini nak cerita tentang negara Israel. Kebanyakan orang berpandangan begitu. Pohon ara ni sebagai lambang. Kalau pohon ara tu mengecut, Israel ni dia melemah. Pohon ara ni berkembang, Israel dia menguat. Itu cerita dia. Jadi mereka dah membentuk negara
haram Israel. Itu cerita dia, pohon ara ni dah bertunas. Sekarang ni lagi kembang lah tunas ni. Sampaikan ada negara-negara Islam yang seolah-olah sudah mengiktiraf. Mereka semakin membuat normalisasi dengan negara haram Israel. Semakin menerima. Kalau dulu negara Islam ni tak terima. Satu demi satu semakin menerima. Tunas dia semakin banyak lah. Tetapi bila jadi macam itu petanda bahawa musim panas sudah dekat. Musim panas ini dilambangkan sebagai peperangan. Peperangan zaman Mahdi, semua nak berlaku lah tu. Dan satu sudut lagi, memang panas bumi ni pun semakin hampir. Sebagaimana yang kita sentuh dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Dalam tempoh 2 minggu saja, di Kanada sana, berlaku 50 kebakaran hutan sampai terpaksa dibuat darurat. Kan sekarang ni panas luar biasa di sebelah pantai barat, benua Amerika Utara. Di sana ada Kanada, ada Amerika, kan. Dan tempat-tempat yang tak berkait pun kena. Yang ni pelik, macam Cyprus dengan suhu yang luar biasa, berlaku kebakaran pula di situ. Ayat yang ke-33. So you also, when you see all these things, know that it is near, even at the doors. Begitu juga dengan kamu. Apabila kamu dah melihat semua itu berlaku, ketahuilah bahawa waktunya sudah hampir. Seolah-olah seakan-akan di pintu. Maksud dia dah nak masuk lah. Apa yang nak masuk tu? Itu zaman akhir. Mungkin kedatangan Al-Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, apa semua tu nak berlaku menurut agama Kristian lah. Dan satu lagi, daripada Luke pasal 21 ayat 25. Yang ni pun menarik. And there will be signs in the sun and moon and stars, and on the earth distress of nations, with perplexity the sea and the waves roaring. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, pada bulan, pada bintang. Sementara di bumi, kegusaran, kepanikan melanda bangsa-bangsa. Kerana dengan lautan dan gelombang yang bergelora. Jadi ini mungkin lebih akhir lagi, akan berlaku tanda-tanda di matahari, bulan, bintang. Apa tanda dia kita pun tak tahu. Dan ketika itu umat manusia ni dalam sangat kegusaran kerana masalah lautan. Tsunami ke, apa benda ke, peningkatan suhu ke, peningkatan paras air ke, apa tak tahulah. Tapi cerita dia macam itu. Penduduk di dunia ini dalam sangat kegusaran kerana sesuatu berlaku dengan lautan ni. Wallahu a'lam. Itulah tadi antara tanda-tanda akhir zaman. Dan zaman akhir daripada, kita ringkas cakap, pandangan Kristian lah. InsyaAllah dalam agama-agama yang lain pun kita akan kongsikan nanti, ikut nota yang sempat kita buat.